Okey, ini contoh yang ketiga, iaitu berkaitan dengan meja. Okey, langkah pertama kita buat table. Langkah kedua, kita masukkan masalah pertama iaitu meja tidak boleh menampung berat beban, bergetar-getar kaki dia. Okey, kemudian penyelesaiannya adalah kaki meja diganti dengan besi. So sebelum ni kayu, kita letak besi. So besi dia lebih, kalau kita tengok sifat fizikal besi itu sendiri, dia lebih kukuh berbanding dengan kayu. Okey, tetapi ada masalah pula. Okey, masalah kedua itu meja itu sendiri yang dulu kalau kita pakai kayu, meja tu boleh dialih dengan 2 orang. Tetapi kali ni apabila meja ditukar kepada besi, dia memerlukan 4 orang. So penyelesaiannya adalah menambah bilangan pengalih iaitu 2 kepada 4 ataupun kita tambah roda di setiap kaki lah. Ini yang saya katakan tadi. Tak ada jawapan yang fix. Okay? Mungkin banyak kaedah atau banyak cara penyelesaian yang lain. That's why tak sama. Problem yang sama tapi penyelesaian dia tak sama dengan orang yang lain. So dia berbeza. So kita sangat subjektif lah maksudnya di situ. So kita macam mana kita fikir, macam mana kita keluarkan idea, macam mana kita relate masalah tu dengan penyelesaian, itu kemahiran yang kita kena pelajari. Okey, tip jawapan solid. Ni penting kita tak nak jawapan yang kita jawab adalah jawapan yang bola tanggung. 50 betul, boleh katakan 50 salah. Kita tak nak. Kita cuba pastikan jawapan kita betul-betul solid. Betul-betul nak dapat markah tu. Jangan kita bazirkan markah yang sepatutnya kita layak dapat, tetapi kita membuat satu argumen kat situ lah. So tak baik lah untuk tu. So antara teknik untuk memastikan jawapan kita solid, yang pertama iaitu kita guna jadual. Ni. Guna jadual je, tak ada masalah. Kita tak ada format yang spesifik untuk RBT. Kena jawab A, jawapan B. Macam math dan sebagainya lah. Asalkan kita boleh faham dan kita boleh melalui penulisan kamu, kita boleh penanda boleh faham dan ada jawapan di situ, kita bagi markah. Okay, so kita cuba untuk gunakan jadual. Yang kedua, jawapan satu ayat. Maksudnya kat sini, contoh meja tidak dapat menampung berat beban. Dah. Janganlah kita buat ayat garangan. Meja tidak dapat menampung berat beban. Beban yang berat seperti buku dan sebagainya menyebabkan meja itu berat. Tak naklah macam tu. Dia jadi macam terlampau panjang. Jadi kita cuba ringkaskan. Macam mana kita nak ringkaskan ayat tu? Kemahiran kita lah. Memastikan ayat itu mudah difahami dan padat. Satu ayat saja. Okey. So jawapan mesti lengkap. Kalau kita belajar BM, subjek predikat lah macam tu. So contoh dekat sini, dalam penyelesaian, tambah roda. Roda apa? Tu kita boleh tanya. Roda apa? Roda basikal. Roda kereta, roda macam-macam roda lah. So ada persoalan kat situ. So jawapan kita tak solid lah maksudnya kat situ. So kita kena pastikan jawapan kita sangat confident dan juga lengkap ataupun solid lah. So tambah roda di setiap kaki. Tu jawapan yang solid. So kena pastikan kita soal balik lah. Apabila kita menjawab dalam table ni, so kita tanya balik, kita jawab balik. Betul ke tak? So kalau betul dan faham, okey lah. Itu jawapan yang terbaik lah. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh lain. Contoh lain. Okey. Contoh lain. Alright. Okay, back. Dia cerita bagi situasi. Pergi sekolah dan sebagainya. Okey, ini contoh lain. Okey, so masalah pertama ialah beg berat untuk dibawa. Dalam ada buku lah, beg berat untuk dibawa. Kemudian penyelesaian pertama tambah bingkai beroda. Ni nombor 4 ni, dia tambah. So beg yang sebelum ni digalas sahaja, dia boleh buat extension untuk kita letak di atas bingkai yang beroda. Ni ada roda. Okey, timbul pula masalah kedua iaitu sukar dibawa ketika menaiki tangga. Okey, jadi penyelesaian kedua, menambah bilangan roda kepada 6 roda. Dia guna roda yang ada 3 ni. So kalau biasa roda ada 1 je kan, untuk tarik saja. Ini ada 3. So bila kita naik tangga, yang atas ni dia akan pegang atas tangga, kemudian yang bawah ni akan naik ke atas. So senang.
So ini adalah penyelesaian dia. Macam mana kita nak dapat benda? Kita kena fikir. Penyelesaian kita kena buat research, kita kena tengok kaji betul-betul kaedah yang mana. Itu benda-benda tu dia tak akan boleh dapat dalam sekelip mata. Itu macam saya cakap tadi, kita nak jawab penyelesaian ni kita kena berfikir dan sebetul-betulnya. Maksudnya kita kena buat research, kita tengok YouTube, kita kena mulai pembacaan, pengalaman, pembacaan dan sebagainya, baru kita boleh jawab. Benda tu tak akan datang dalam sekelip mata. Okay? So, penyelesaian ni macam mana? Kena rajin explore. Okay? Faham Rajin explore. Alright. Okay, slide seterusnya. Okay, first saya nak tunjuk logo ni. Kalau slide saya ada FORBT, maksudnya ini adalah fundamental of RBT. Apa maksud fundamental? Perkara asas yang kita kena tahu. Dalam RBT ada beberapa benda yang wajib kita tahu. Baru kita boleh layak dikatakan sebagai pelajar RBT. Di antaranya adalah masalah inventif ni. Okay, so saya dah ringkaskan kepada 7 step. Sebut saja masalah inventif, 7 step. 7 step. Biasakan. Okay, keluarkan ada masalah, 7 step. Apa benda 7 step? Okay, kita baru belajar step pertama tadi, iaitu mengenal pasti masalah. Okay, faham? Ada banyak lagi step yang kita akan sambung nantilah. Untuk sehinggalah akhir bab ni kita akan tahu kaedah ataupun teknik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan masalah inventif. Okay, so ini wajib tahu sebagai pelajar RBT 7 step ni. Okay, baik. So ada lagi tapi nanti. Alright, okay, seterusnya kapsul modul. Okay, ini adalah latihan. Okay, berdasarkan contoh objek, sistem berikut, pilih satu contoh dan jadikan sebagai contoh masalah inventif. Jawapan mestilah menggunakan jadual yang telah dipelajari. Kita dah belajar tadi kan, jadual 4 kolom. Okay, 2 kolom 2 kolom 4 row, sorry. Okay, so gunakan yang itu. Okay, tak apa, nanti saya bagi template jawapan yang saya nak. Okay, so di sini kita lebih kurang ada 30 contoh. Okay, objek sistem yang ada dekat sekitar kita. Okay, boleh pilih yang lain. Boleh pilih yang lain. Macam mana kita nak tentukan tu bergantung kepada sekitaran kamu lah. Mungkin kamu nampak benda tu boleh dibuat sebagai contoh masalah inventif, buatlah. Okay, ni sebagai contoh je lah. So, ambil seorang satu contoh ni. Kemudian nanti ikut seperti mana yang saya nak dalam template. Okay, so mungkin kita apa benda nak buat ni, macam mana kita nak relate, macam mana kita nak jadikan benda tu bermasalah, macam mana. Okay, tak apa, kita ada guide. Okay, ini yang dikatakan sebagai, kalau kita tengok dalam buku teks. Okay, sekali lagi kita tengok, kalau kita tengok dalam buku teks surat 4, dia ada beritahu berkaitan dengan TRIS. Apa tu TRIS? Okay, TRIS ni adalah salah satu kaedah ataupun method yang digunakan oleh engineer di luar sana dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Okay, dia ada guide dia dah. Maksudnya kat sini kita tak perlulah, hello, test. Okay, maksudnya kat sini tak perlulah kita nak nak fikir nak guna apa. Tak, dia dah ada guide. So kita refer je. Di sini kita ada 39 parameter. Parameter tu apa dia? Parameter tu adalah persekitaran lah. Kalau dalam bahasa mudahnya, persekitaran yang boleh kita ubah. Okay, contohnya pen. Okay, kita boleh ubah. Daripada pen, okay, kita boleh buat pen lipat. Contoh. Persekitaran yang ada kaitan dengan dia. Okay, yang ada kaitan lah. Contohnya kalau yang tak ada kaitan, okay, pen, kita nak makan. Mana boleh? Tu tak ada kaitan, tu bukan parameter dia lah. Okay. Dia mesti ada yang ada relate, mampu dia buat lah. Satu objek, satu sistem yang mampu dibuat. Dia ada 39. Saya tak akan detailkan di sini. Okay, cuma kamu boleh rujuk. Okay, saya akan bagi juga Google Doc untuk word-word untuk kamu refer. Kaedah mana untuk menyelesaikan. Apakah yang kita boleh gunakan? Parameter mana yang kita boleh gunakan untuk kita membuat penambahbaikan tersebut. Okay, faham Contoh contoh tadi lah Contoh tadi kita tengok 1, 2. Okay, contoh tadi bag tadi kan. Okay, berat, berkaitan dengan berat yang pertama. So berat objek bergerak. So kita ubah kepada yang lebih ringan lah, dengan ada frame dan sebagainya. Kemudian penambahbaikan seterusnya kita buat kepada kestabilan. Boleh, bentuk pun boleh. Maksudnya kita ubah daripada roda tu bentuk bulat kepada bentuk
triangle bulat, ataupun kestabilan daripada posisi yang biasa kepada posisi yang dalam keadaan dia naik tangga. So ini adalah salah satu yang kita boleh rujuk satu persatu. Kena tak kena dengan kita punya perubahan tu. Okay? Kita ambil contohnya yang bed tadi kan. Kemudian kita cuba dengan takat automasi ke. Ada kena? Tak kena, tak boleh. So kita tak boleh pilih. Macam itulah. Okay, so ini adalah panduan yang kita akan gunakan untuk membantu kita mengetahui penambahbaikan yang mana yang paling sesuai untuk kita buat. Okay, dan topik ini ada dalam step yang seterusnya, bukan step 1 sahaja, ada dalam stepnya. Ini hanya panduan sahaja. So kita akan gunakan secara detail selepas ini dalam step-step yang seterusnya. Okay, so ini hanya panduan sahaja untuk kita pastikan. So kita tahu apa kita nak ubah, apa yang kita nak perbaiki. Alright. Tu idea tu akan datang daripada Tris ni lah. Okay. Alright, seterusnya. Okay, ini template jawapan. Okay, berdasarkan soalan tadi saya kata, okay, daripada 30 objek tu pilih satu gambar. Letak, okay, bersaiz A4. Letak bersaiz A4. Letak gambar. Kalau ada komputer boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada komputer, ambil kertas A4 kosong. Kemudian lukis. Kalau boleh lukis. Kalau tak boleh print dan print ke macam mana kita punya kreativiti. Tapi dalam satu A4 mesti ada satu gambar objek yang kita nak ubah. Kemudian jadual step 1. Okay, yang tadi saya kata 2 row 4. 2 kolom 4 row. Okay, ingat step 1, 2, 3, 4, 5. So, jawab yang tu. Alright, selepas siap, ini adalah tugasan individu. Mestilah berlainan antara satu sama lain. Faham? Saya tak nak sama. Objek ataupun sistem saya tak nak sama. Mesti berlainan antara satu sama lain. Okay, kemudian kita boleh kamu buat. Anda kamu ada PC, kamu buat. Dalam Word, kemudian print. Kemudian ataupun tak payah print pun tak apa. Kamu save dalam PDF. Okay, itu syaratnya. So, banyak cara boleh kamu buat. Antaranya boleh print, tulis tangan, ataupun tekak gambar dan sebagainya. So, jangan ada alasan lah berkaitan dengan template. Okay, so kemudian snap jawapan gunakan cam scanner. Okay, snap jawapan gunakan cam scanner. Kemudian ataupun kita scan jawapan yang kita dah buat tadi gunakan printer yang ada scanner tu ke. Okey, yang paling penting adalah pastikan output. Ni saja. Pastikan output dalam PDF. Saya tak nak JPEG. Sekali kata saya nak kamu save dalam PDF, tak nak dalam bentuk JPEG. Dan PDF tu mestilah direnamekan dengan nama dan juga kelas. Jelas So kita boleh banyak kaedah boleh buat, tulis tangan atau komputer. Kemudian kamu kena save. Dah siap tu nanti save dalam bentuk PDF. Dan PDF tu perlu direnamekan sama ada dengan nama dan juga kelas. Bukan sama ada dengan nama dan juga kelas. Mesti rename. Jangan biar macam tu saja. Kemudian hantar ke Padlet. Okay. So software ni kita akan gunakan sentiasa untuk pembelajaran seterusnya. Okay. Saya harap untuk topik 1.1 ni jelas. Dia kata sebarang ada persoalan boleh PM saya secara personal. Okay. Saya harap topik ini boleh kamu memahami dengan baik dengan kaedah dan situasi kita hari ini. Dengan harapan insya-Allah nanti untuk topik seterusnya kita akan ada relate antara topik 1.1 ni. Jadi tak nak kamu kena pastikan diri kamu faham dengan sebaik mungkin. Boleh? Okey, saya harap semoga kamu faham dan juga terus bersemangat dikala kita berada dalam pandemik ini. Okey, pastikan kita betul-betul meletakkan diri kita dan mempelajari sesuatu itu. Pertama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk ibu bapa kita. Kalau kita tak tanamkan dua perkara ini, itu sebab kita tak bersemangat dalam pelajaran. Pertama lagi daripada suasana pandemik yang macam ni. Jadi ingat, ini kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk ibu bapa. Faham? Okey, kalau kamu tetapkan niat tu, insya-Allah akan ada semangat untuk kamu belajar. So teruskan lillahi taala. Sila buat tugasan ini sebelum untuk kelas minggu depan, pastikan kamu sudah siap. Boleh? Boleh, kalau boleh